Assalamualaikum, nama saya Nur Amalin Kamila binti Muhammad Ruslan. Nombor matrik saya ialah 2020846842. Saya Najwa Farhana binti Syukri, nombor pelajar 2020488938. Nama saya Irina Nazifa binti Azhar, nombor matrik 2020470326. Saya Haninatul Sarwana binti Muhammad Roshidi, bernombor matrik 2020898128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai ancaman pemikiran sekularisme dalam kalangan mahasiswa, menganalisis punca dan solusinya menurut perspektif Islam. Pemikiran sekularisme ialah pemikiran ataupun fahaman yang mengasingkan makna ruhaniah dari kesedaran manusia dan alam tabi'i. Fahaman sekularisme ini hanya memandang pada apa yang dapat dirasa, dilihat dan dipegang oleh panca indera. Fahaman ini sekaligus menafikan prinsip kekal abadi yang terdapat dalam kehidupan beragama. Mereka beranggapan bahawa semua perkara perlu berubah mengikut tuntutan masyarakat dan sejarah. Hal ini telah ditegaskan oleh Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wadawid. Beliau berkata pandangan alam sebegini meletakkan visi dan misi pendidikan seperti politik hanya untuk kehidupan dan kepentingan duniawi semata. Mereka mempunyai fahaman sekularisme ini telah menganggap bahawa agama boleh berubah-ubah. Hal ini terlihat jelas apabila negara di Barat seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Melalui karya Al-Atas, pemikiran sekularisme ini sebenarnya bermula daripada falsafah Yunani kuno lagi. Namun persoalan hari ini yang kita mahu bincangkan adalah bagaimana fahaman sekularisme ini menjala dalam kalangan mahasiswa. Mengikut Said Naqvi Al-Atas, sekularisme mempunyai 4 prinsip. Prinsip yang pertama ialah aliran ini hendaklah membaiki hidup insan dengan cara material sahaja. Prinsip yang kedua, mereka menyatakan bahawa kebenaran sekularisme adalah bebas daripada ajaran wahyu dan Nabi. Yang ketiga, sekularisme bebas dari prinsip-prinsip dan disiplin ilmu itu sendiri. Ia boleh diuji melalui pemikiran dan pengalaman. Dan yang keempat, kesejahteraan hidup di dunia tidak merujuk kepada dasar-dasar agama dan wahyu dalam pencapaian ilmu dan pengalaman. Ia bersumberkan akal semata-mata. Definisi sekularisme daripada segi bahasa pula, dalam bahasa Latin ia bermaksud secular, dalam bahasa Inggeris ia bermaksud secular, dan dalam bahasa Arab adalah al-ilmaniyah yang bermaksud mengangkat martabat ilmu. Namun, ia sebenarnya hanya propaganda kerana ada maksud lain yang bersembunyi di sebaliknya, iaitu al-ladiniyah dan al-akidah yang bermaksud tanpa agama dan tanpa akidah. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang beberapa faktor kemunculan sekularisme. Faktor yang pertama ialah keangkuhan golongan padri dalam persoalan agama. Perkara ini telah berlaku di institusi Gereja Katolik Rom, di mana golongan ini mendakwa bahawa bahawa padri-padri gereja mempunyai hubungan batin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini juga percaya bahawa mereka mempunyai satu kuasa yang dipanggil kuasa rohani ke atas manusia, dan mereka menganggap bahawa mereka merupakan perantaraan ataupun kita panggil sebagai penghubung manusia umum dan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga tular dalam kalangan sebahagian agamawan, di mana golongan ustaz ataupun tuan guru sahaja yang boleh memahami agama Islam. Orang awam, mereka ini tidak berhak untuk mengatakan apa-apa, dan mereka perlu untuk mengikuti apa-apa sahaja yang diperkatakan oleh golongan-golongan ini. Faktor kedua kemunculan sekularisme ialah keangkuhan ilmiah oleh pihak gereja. Pihak gereja menganggap bahawa kejahilan itu petua iman, dan ilmu itu membawa kepada kekafiran. Mereka juga menganggap bahawa ilmu selain daripada ilmu mereka itu akan dianggap sebagai sesat. Pihak gereja juga menuduh bahawa ilmu sains seperti matematik, geografi,
itu dianggap sebagai ilmu agama Islam, dan mereka mengatakan bahawa sesiapa yang menganutnya akan dikira sebagai murtad. Selain itu, agama juga dihadkan pengaruhnya supaya tidak masuk campur dalam urusan pentadbiran ataupun kehidupan yang lain. Faktor ketiga ialah kesan daripada penjajahan Barat. Keutuhan pendidikan Islam pada abad ke-19 Masihi ketika itu semakin goyah disebabkan cabaran penjajahan Inggeris ke Tanah Melayu. Penjajah juga turut memperkenalkan dasar pembelajaran kurikulum dan menghadkan pembelajaran Al-Quran. Contohnya Richard Winstead, iaitu seorang penolong pengarah pendidikan Melayu pada tahun 1916 hingga 1921, mencadangkan supaya kerajaan British menamatkan pengajaran Al-Quran di sekolah Melayu, dan pembelajaran Al-Quran ini hanya boleh dipelajari ketika waktu petang ataupun kita panggil sebagai sekolah petang. Tulisan Jawi yang diguna pakai ketika itu juga turut ditukar kepada tulisan Rumi dalam dasar pendidikan British. Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu juga memperkenalkan pendidikan sekular dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Pendidikan sekular ini diperkenalkan hanya untuk mencapai agenda mereka, termasuklah memperluaskan fahaman sekular dan meminggirkan agama. Implikasi pertama yang akan dibicarakan adalah implikasi melalui pemikiran di mana sekularisme telah mempengaruhi cara kita berfikir. Salah satu fahaman yang sejak sekian lama telah merosakkan keimanan umat Islam ialah sekularisme. Sekularisme merupakan fahaman yang selalu dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Fahaman ini menyusup masuk dengan cukup halus ke dalam ruang kehidupan umat Islam dengan cara menciptakan pelbagai masalah kepada masyarakat Islam. Secara tidak sedar, masalah-masalah tersebut akhirnya telah merosakkan pemikiran dan akhlak umat Islam. Sebagai contoh, golongan sekularisme telah memisahkan hal agama dari sudut ekonomi dan akhirnya berlakulah amalan riba yang mana umat Islam sendiri telah tertindas. Sekularisme dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah, keraguan terhadap para rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar, menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran barat. Masyarakat Islam mula mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang berupa metafizik dan tidak logik pada pemikiran mereka, seperti kewajipan menutup aurat, hal-hal berkaitan solat dan sebagainya. Implikasi kedua adalah dari segi sosial. Kedapatan perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan gaya hidup. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala seperti dadah, arak, AIDS, lesbian, homoseks dan bosia semakin berleluasa peningkatannya. Istilah sekular iaitu memisahkan duniawi dan ukhrawi tidak pernah wujud dalam Islam, umpamanya memisahkan kehidupan manusia dengan unsur-unsur wahyu ilahi. Sekularisme adalah satu konsep yang asing bagi Islam. Ajaran Islam berasaskan kepada tauhid, kerangkanya daripada ibadat, akhlak dan ihsan. Syariat Islam terbentuk oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' sahabat sebagai persekitarannya. Dengan itu, ia bermaksud Islam merupakan suatu panduan dalam ilmu dan seluruh kehidupan manusia. Konsep Tauhid Islam tidak mengenal konsep dualisme kerana Islam tidak menganggap sesuatu itu sebagai sekular. Oleh yang demikian, pemahaman Islam sebagai ad-din adalah penting untuk menangani masalah sekularisme. Islam bukanlah semata-mata terselah pada ibadat yang nyata atau urusan peribadi yang tidak merangkumi seluruh kegiatan hidup manusia. Implikasi ketiga adalah berkaitan pendidikan. Sistem pengajaran dan pembelajaran juga tidak ketinggalan dalam dipengaruhi kefahaman sekularisme di mana pihak barat telah menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadi lemah,
lupa diri dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan diri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan keterpinggiran. Umat Islam telah hilang personaliti dan kedinamikan serta menjadi pelajar yang sentiasa patuh kepada pengaruh sekulerisme dan Barat. Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan golongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, terutamanya di Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam turut terjebak dengan teori-teori Barat yang mana ia menghasilkan para pelajar yang pandai menjawab soalan peperiksaan tapi tidak tahu untuk beramal dengan agama Islam. Hal sedemikian menyebabkan para pelajar semakin jauh dengan pengamalan agama Islam dan hidup berpaksikan sekuler. Dilihat dari sudut berbeza, Islam mampu membentuk manusia menjadi umat yang terbaik, malah membina tamadun yang tinggi sekiranya semangat ajaran Islam benar-benar dihayati, difahami serta dituruti. Memang tiada kajian empirikal menunjukkan umat Islam tidak memberi perhatian kepada agama mereka. Bagaimanapun, setelah dilihat secara umum, memang terdapat ramai umat Islam yang berkelakuan bertentangan dengan agama dan tidak begitu mengambil berat tentang larangan agama Islam. Seterusnya, beralih kepada solusi bagi membendung pengaruh sekularisme. Seperti yang kita sedia maklum, sekularisme adalah suatu fahaman politik dan kehidupan yang menolak dan menentang penghayatan Islam sebagai satu peraturan hidup yang lengkap di dalam kehidupan rakyat yang beragama Islam. Oleh itu, apakah solusi yang dapat diambil bagi menepis pengaruh ini? Yang pertama, sebagai umat Islam, kita sewajarnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dengan ini, segala unsur-unsur sekularisme termasuk pemikiran dan peradabannya yang terdapat di sekeliling dapat disingkirkan. Islam merupakan agama yang lengkap dan menyeluruh, yang wajar dijadikan sebagai panduan hidup. Segala ajaran yang dibawa telah meliputi segala aspek kehidupan. Selain itu, kerajaan seharusnya meminda atau mengemaskini undang-undang negara berkaitan agama. Hal ini bagi menjamin kedudukan Islam sebagai agama rasmi di negara ini. Dalam agama Islam sendiri juga ada menekankan undang-undang yang menjamin keseimbangan dan keadilan demi kesejahteraan hidup rakyat. Hasil daripada perkara tersebut akan lahirlah seorang pemimpin yang berwibawa yang mampu menjalankan amanahnya mentadbir negara ini dengan baik dan bagi menepis segala anasir-anasir yang membawa kemudaratan. Akhir sekali, pihak kerajaan dikehendaki untuk memantau rancangan televisyen yang disiarkan. Stesen televisyen seharusnya tidak mengagungkan budaya barat seperti Hollywood sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dengan perkara-perkara yang negatif. Hiburan yang memperlihat unsur ganas dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan banyak menjadi ikutan sebahagian remaja Islam yang pada akhirnya meninggalkan kesan terhadap diri mereka sendiri. Kesimpulan secara keseluruhannya, pengaruh sekularisme adalah konsep di mana kerajaan atau entiti lain harus ditadbir secara asing tanpa melibatkan campur tangan agama. Sekularisme memperjuangkan hak kebebasan berfikir yang membuatkan manusia cenderung untuk berfikir tanpa sebarang rujukan dan panduan yang jelas dan sahih. Fahaman sekularisme tidak mampu menandingi ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai bidang dan aspek kehidupan. Tidak dapat disangka lagi bahawa fahaman ini hanyalah agenda yang dibawa Barat bagi menghancurkan umat Islam. Setiap fahaman yang disebarkan semestinya mempunyai maksud lain yang terselindung. Di sebaliknya, tanpa fahaman yang sebenar dan pegangan yang teguh terhadap agama, diri semestinya akan mudah terpedaya dan meracuni fikiran itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan manusia hilang identiti diri yang asal termasuklah perkara penting seperti akidah keagamaan. Oleh itu, kita mestilah sedaya upaya menjauhkan diri daripada terjebak dengan perkara-perkara negatif seperti sekularisme.